أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, apa khabar sedang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua kita semua berada, mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, bagi edisi Ahad 20 Disember 2020, 5 Jamadil Awal 1442 Hijri. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita pertama dan selamanya dan senantiasa kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat dan kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dalam kehidupan kita. Dan pada pagi ini kita sama-sama dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan alhamdulillah, tajuk yang sekira cukup menarik dan cukup penting, wajib untuk sama-sama kita fahami dan hayati dalam topik akidah sifat 20 ma'ani. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita bawakan di studio yang berbahagia Profesor Madya Ustaz Dr. Muhammad Suki Osman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah, terima kasih yang bagi Ustaz atas kesudian untuk bersama-sama dengan Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Dan seperti biasa, kepada para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, untuk kita memahami dengan lebih lanjut, lebih mendalam, mari sama-sama kita menghantarkan sebarang persoalan untuk ataupun kemusykilan. Boleh terus hubungi talian 03 77261603, atau paling mudah hantarkan menerusi laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa para penonton, bagi yang menonton menerusi FB Live, untuk tekan butang kongsi, kita sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan kita bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton kami sehingga ke hujung rancangan. Baiklah Ustaz, untuk permulaan topik pada pagi ini, seperti biasa kita masih lagi diuji dengan pandemik COVID-19. Jadi mari sama-sama kita saksikan terlebih dahulu statistik COVID-19 yang sedang melanda negara kita pada ketika ini. Menerusi laman rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia, sehingga semalam 19 bulan 12 2020, jumlah kes baru sebanyak 1,153 kes, menjadikan jumlah kes keseluruhan sebanyak 91,969. Satu kematian baru dicatatkan, menjadikan angka kematian keseluruhan 433 orang. Manakala bagi kes sembuh baru sebanyak 998 kes, dan menjadikan jumlah kes sembuh keseluruhan 76,242. Manakala jumlah kes aktif sebanyak 15,294. Ini satu jumlah ataupun angka yang sekira masih lagi membimbangkan. Dan mari sama-sama kita terus mematuhi SOP yang telah pun digariskan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada kita dengan tanda pagar kita mesti menang insya-Allah. Baiklah Ustaz, tajuk yang saya kira wajib untuk sama-sama kita belajar, sebab yang memberi kefahaman ni Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar tentang akidah, kita belajar tasawuf, kita belajar fiqh. Ini satu perkara yang walaupun ramai orang tak gemar Ustaz, tapi satu perkara yang perlu kita jelaskan, antara benda yang wajib untuk sama-sama kita belajar dan juga kita fahami. Jadi untuk permulaan topik sifat 20 ma'ani ini, saya serahkan kepada yang bagi Ustaz. Fadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Addal amanah
wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Wa nusalli wa nusallim 'ala an-nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima sekali, terima kasih pada Yanas dan juga tak lupa kepada semua para penonton Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Dan moga-moga pada pagi ini kita diberi keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah kita dapat sambung sebenarnya perbincangan kita yang sebelum ni kita dah bincang tentang sifat nafsiyah, sifat salbiyah, dan pada kali ini kita nak bincang sifat ma'ani. Dan sebagaimana yang Dak Yana sebut tadi bahawa belajar tauhid ni dia fardu ain. Kadang-kadang orang nampak susah. Dia nampak susah. Daripada awal lagi dia letak gap dah. Susah. Sebab susah tu kita nak belajar. Betul. Kalau senang tak payah belajar. Jadi itu konsep dah kan. Jadi nampak macam susah. Sebab kadang-kadang dia ada kaitan dengan istilah-istilah. Mungkin kita akan mudahkan dari sudut penggunaan istilah. Yang penting kita nak faham. Sebab kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan padanya, dipahamkannya perkara agama. Apatah lagi dia kenal Allah Ta'ala. Jadi bila dia kenal Allah Ta'ala, dia kenal siapa diri dia, insya-Allah perjalanan hidup di atas dunia ni ada hala tuju. Jalan yang lurus. Ada minta pada Allah ihdinas siratal mustaqim tu kan. Jadi maknanya kita melalui satu jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita nak sambung perbincangan kita tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sifat ma'ani. Pertama sekali, apa itu ma'ani? Ma'ani ni bahasa Arab lah. Dia perkataan jamak daripada kata tunggal dia. Kalau jamak ni plural. Plural. Mufrad dia, singular dia adalah makna. Makna. Jadi maksud dia makna. Jadi makna ni maksud apa ni? Nak ceritanya sifat ma'ani ni adalah sifat yang benar-benar wujud, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kita sebut sebelum ni sifat salbiyah, sifat nafsiyah, memanglah dia wujud, tetapi dia bukan dalam bentuk yang boleh dilihat. Dia amrul i'tibari kita sebut. Contoh qidam. Qidam nak tengok macam mana? Kan? Tetapi sifat yang kata sifat ma'ani ni, hingga kan kalau Allah Ta'ala buka hijab, kita akan nampak sifat tersebut. Mana sifat tu sifat wujudiyah. Sifat yang ada. Sifat thubutiyah. Jadi maknanya itu istilah itu. Wujudiyah makna sifat yang wujud. Sebab itu disebut sebagai wujudiyah. Merujuk kepada kewujudan yang hakiki. Jadi dia betul-betul, yang kata sifat ni betul-betul menetap pada zat. Ada pada zat, tak bercerai dengan zat. Kalau macam kita sebut qidam ni qidam baqa, dia bukan sifat yang menetap begitu, tapi dia menunjukkan kewujudan dia. Jadi maknanya itu sifat ma'ani. Dan sifat ma'ani ni sebenarnya dia ada kaitan dengan nafsiyah, dia ada kaitan dengan salbiyah. Sebagai contoh, kalau kita bincang tentang sifat qudrat, qudrat Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada kaitan dengan nafsiyahnya, sifat ni sifat yang wujud. Okey, satu. Yang kedua, dia ada kaitan dengan salbiyah. Kalau kita ingat balik kan, salbiyah tu apa? Qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bin nafsih, wahdaniyah. 5 perkara tersebut. Jadi maknanya kalau kita bincang tentang sifat qudrat sebagai contohnya, bila sebut tentang ada kaitan dengan salbiyah itu, makna qudrat itu yang pertama, kalau qidam kan, sifat Allah Ta'ala qudrat itu berbentuk qadim, tidak ada permulaan kan. Kemudian qidam baqa, maka dia kekal. Dia kekal. Sifat ni sifat yang kekal, selama-lamanya ada dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak binasa. Dan juga mukhalafatu ta'ala lil hawadis, tak sama dengan makhluk. Contoh, Allah sifat mendengar. Kita mendengar tak? Mendengar. Kita mendengar. Tapi sama tak sama? Tak sama. Tak sama. Kan? Tak sama. Jadi itu. Kemudian
Antaranya qiyamuhu bin nafsih. Contohnya berdiri dengan sendiri. Maknanya sifat ni tak perlu pada Tuhan lain untuk menjadikan sifat ni. Sebab sifat ni memang sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wahdah niat. Sifat ni berbentuk esa dan tunggal pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia juga bertakluk dengan mumkinat. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi sifat ma'ani ni, okey, kita sebut dia tadi makna dia. Okey, secara ringkas. Apa sifat ma'ani? Dia ada 7. Dia ada 7 sifat ma'ani. Apa dia? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Jadi hak ni mudah kita ingat sebab apa? Sebab ada nasyid. Allah Akbar. Ada nasyid. Jadi boleh ingatlah. Kena nyanyi ke tak? Kalau lupa kena nyanyi lah. Allah Akbar. Cuma saya tak kerti nak nyanyi. Daya Anas boleh nyanyi lah. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi sifat tu, sifat ma'ani ni ada 7. Saya ulang sekali lagi. Iaitu qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Okey, kita nak ambil satu-satu. Mula kita ambil qudrat dulu. Kan? Lepas tu kita tengoklah sikit-sikit. Baik, yang pertama qudrat. Qudrat tu apa? Qudrat tu kalau ikut ta'rif dia, sifat wujudiyah qa'imah bidzatihi ta'ala yata'atta biha ijad kulli mumkin wa idamihi ala wufqil iradah. Itu kalau kita lihat ta'rif yang disebut oleh para ulama. Qudrat ni maksud apa? Kalau biasa kita duk dengar berkuasa. Tapi satu terjemahan yang lebih menarik yang dikemukakan oleh Pak Da'ai iaitu Syekh Wan Ismail Fatani, dia meletakkan dia disebut imbuhan perkuasa. Jadi sebab apa? Sebab ada rasional dia sebenarnya. Menarik juga kalau kita lihat perbincangan. Contohnya, okey, kita sebutlah nak bagi faham, nak bagi senang faham, kita kata okey, sifat dengar sama kan. Kalau sebut mendengar, lawan dia tuli kan. Tuli. Jadi kalau tak dengar, automatik tuli kah? Kalau orang tengah tidur, dia dengar tak dengar? Tidur tak dengar. Dia tak dengar. Jadi dia tuli tak? Dia tak peka. Dia tak peka. Dia bukan peka. Tapi dia tak dengar waktu tu. Dia tak berfungsi. Dia dah telinga. Tapi dia tak dengar. Macam mana? Jadi makna di situ menunjukkan bahawa yang dengar tu bukan telinganya itu. Alat pendengarannya. Jadi di sini terjemahan itu nak menunjukkan tentang ini ketelitian dari sudut bahasa. Bahasa yang penting kita faham sudahlah. Kan? Sebab kadang-kadang kita tengok apa saat ni terjemahan perkuasa. Terjemahan berkuasa. Kan? Tapi terjemahan itu lebih detail. Macam juga saya ingat almarhum Ustaz Wan Muhammad Saghir. Dulu dia ni banyak mengkaji tentang kitab-kitab lama kan. Kitab-kitab Jawi sampai pernah sekali yang saya ingat dia sebut. Dia kata dalam kitab-kitab lama, kitab Jawi Melayu ni dia sebut menjadikan, Allah menjadikan. Kita hari ni sebut menciptakan. Apa beza jadi dengan cipta? Kita kata sama ya. Itu bahasa Melayu kan. Tapi tak. Orang dulu dia agak ambil berat soal-soal macam ni. Dia kata menjadikan ni maknanya tanpa proses. Maknanya Allah Ta'ala nak jadi kun fayakun. Jadi soalan begitu. Allah Alam lah, ini dari sudut konteks bahasa sajalah. Kan? Tapi itulah yang kita sebab dia diguna bahasa Melayu. Baik. Qudrat ini perkuasa. Kan? Jadi merujuk kepada sifat yang wujudi, sifat yang ada ataupun disebut sebagai thubuti yang berdiri pada zat Allah yang digunakan dengan sifat ini untuk menjadikan segala mumkinat, iaitu segala makhluk, atau meniadakannya mengikut ketentuan sifat iradah. Jadi kita ni wajib beriktikad bahawa kita wajib beriktikad bahawa wajib bagi Allah bersifat qudrah yang dengannya Allah menjadikan makhluk atau meniadakan makhluk. Itu. Dan mustahil bagi Allah bersifat dengan sifat yang lemah ataupun tidak berkuasa. Jadi itu kekuasaan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan, contohnya menjadikan manusia daripada tiada kepada ada, bahkan mentiadakan daripada ada, tiba-tiba Allah yang mematikan. Allah yuhyi wa yumiit, menghidupkan, mengadakan dan juga mematikan, mentiadakan. Apa dalilnya yang kata Allah Ta'ala ni perkuasa ini? Kalau kita melihat dalam Al-Quran, Allah sebut innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu jelas. Sebab tu sifat-sifat wajib ni
Macam kita sebut, ambil daripada Quran sumbernya. Kan? Ambil sumbernya daripada Quran. Sesungguhnya Allah Ta'ala atas setiap sesuatu itu Allah Maha berkuasa. Atas setiap sesuatu. Kekuasaan Allah itu secara mutlak. Dan antara dalil lagi hadis Nabi SAW. Nabi menganjurkan pada kita satu doa yang disebut dalam hadis kalau kita baca selepas subuh 10 kali. Tadi solat subuh tadi. Kan? Kita baca 10 kali. Selepas solat maghrib baca 10 kali. Apa dia? Apa fadilat dia? Banyak fadilatnya, antaranya dapat digandakan 10 pahala, diampunkan 10 dosa, diangkat 10 darajat, dilindung daripada syaitan. Antaranya apa yang disebut tu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk walul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita nak abang tadi tu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu. Dan Allah Ta'ala atas setiap satu itu qadir. Dan yang ni zikir ini memang menjadi amalan pada kita. Dan kita, kalau kita tahu makna, kita lebih merasainya bahawa Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Sebab itu, saya teringat kepada ada satu seorang syekh, nama dia Syekh Abdul Wahid Salam Bali. Orang ni dia menulis satu kitab Al-Wiqayah minal Jin, tak silap. Perlindungan daripada jin. Adalah kitab dia ni banyak jenis perubatan Islam dan sebagainya ni. Dia bagi tahulah, dia kata antara hikmah bila mana Nabi SAW sebut tentang perkara ini, Allah berkuasa ke atas sesuatu. Kalau tengok dalam dia punya makna dia, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah wahdahu la syarikalah, iaitu Allah Ta'ala Maha Esa, tidak ada syirik baginya. Lahul mulk walul hamd, baginya lah segala kekuasaan, pemerintahan, baginya segala pujian. Yuhyi wa yumiit, Allah menghidupkan, mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia di atas setiap sesuatu itu amat berkuasa. Jadi zikir ini juga merupakan satu zikir melindung diri daripada benteng gangguan syaitan dan sebagainya. Dia pun nak cerita Syekh Abdul Wahid Salam Bali ni. Dia kata satu ketika tu dia berubat dengan orang lah. Dia bersembang dengan jin tu. Insya-Allah. Ini berdialog dengan jin. Dialog dengan jin. Ini pun ada cerita, ada para ulama bincang bab dialog boleh tak boleh. Kita tak sebelah lah, nanti kita bincang lain kali. Betul. Cuma nak tengok apa dia sebut ni. Konteks kan? Konteks saat kita nak sebut ni. Dia lawan jin ni lah. Jin dimarah kan. Jin dimarah. Lepas tu dia kata, jin tu ugut lah. Aku masuk kat kamu lagi. Aku masuk dalam badan kamu. Kan jin boleh rasuk. Dan syaitan ni boleh masuk dalam diri manusia, tubuh manusia. Bagaimana hadis Nabi SAW. Nabi kata, inna syaitan yajri min ibni Adam majra dam. Dia boleh masuk darah. Kan? Jadi Syekh ni kata, nak masuk lah. Saja kan. Dia gempaknya sebenarnya. Akhirnya dia surrender, dia kata, aku tak boleh masuk. Aku tak boleh masuk. Dia kata, pasal tak boleh masuk? Pasal hang amalkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Fadilat. Kan. Jadi makna bukan percaya pasal jin tu, dah percaya pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang kalau dia tak bagi tahu pun, memang itu perlindungan. Bahkan dia petua lah, dia bagi pesan. Syekh ni pesan, dia kata kalau boleh kita setiap hari jangan korang kita baca 100 kali sehari. 100 kali sehari. Lah ni ramai orang penyakit ni, orang sakit macam gangguan dan sebagainya kan. Baca sehari 100 kali. Jangan tinggal. Lebih lagi tak apalah. Jadi itu sebagai satu konteksnya. Baik, apa ibrah daripada sifat kudrat ini? Saya kita cerita ibrah kita rasa macam lama dah mukadimah ni kan. Kita sambung insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih bagi Ustaz satu mukadimah ataupun penjelasan yang cukup menarik untuk kita telusuri sifat ma'ani. Dan untuk permulaan Ustaz, kita nak raikan soalan yang pertama di Facebook. Rakan kita bertanya, Salah Rasid Cik Ci. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama soalannya, adakah sifat ma'ani itu sifat yang boleh dilihat, yakni terzahir dan boleh digambarkan dengan akal dan khayalan melalui pendengaran, penglihatan dan sebagainya? Dan yang kedua, adakah sifat ma'ani ini menumpang dengan sifat lain dan ada hubung kaitnya dengan sifat ma'nawiyah? Mohon Ustaz jelaskan. Terima kasih.
dengan tanda pagar biar tahu jangan keliru. Soalan yang cukup menarik untuk permulaan. Saya kira untuk memahami dengan lebih jelas dan juga ibrah seperti tadi Ustaz, kita akan huraikan dengan lebih lanjut selepas ini. Kita nak berehat seketika, biasakan kehidupan normal baharu dakwah. Tanyalah Ustaz sampaikan biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi membicarakan topik akidah sifat 20, sifat ma'ani, dan kita masih lagi bersama dengan Profesor Madya, Ustaz Dr. Muhammad Suki Osman, dan 7 sifat yang kita pelajari pada hari ini. InsyaAllah kita nak sambung Ustaz dengan soalan daripada sahabat kita sebentar tadi di Facebook. Salah Rasid Cik Ci yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau boleh kita ulang sikit soalannya, adakah sifat ma'ani itu sifat yang boleh dilihat ataupun dizahirkan dan boleh digambarkan dengan akal dan khayalan melalui pendengaran, penglihatan dan sebagainya? Dan yang kedua, adakah sifat ma'ani ini menumpang dengan sifat yang lain dan ada hubung kaitnya dengan sifat ma'nawiyah? Mohon Ustaz jelaskan biar tahu jangan keliru. Sikit boleh Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan yang ditanya. Itu tentang sifat ma'ani ini. Memang sifat ma'ani ini dia mawujud pada zihin dan mawujud pada kharij. Dia wujud pada zihin, pada hati, pada akal fikiran, dan dia juga mawujud dapat dilihat perkara tersebut secara di luarannya. Dan hubung kait dengan sifat maknawiyah, memang dia ada hubung kait di antara sifat ma'ani dan juga sifat maknawiyah. Sebab tu sebenarnya ada khilaf di kalangan ulama. Hatta Abu Hasan Asy'ari sendiri dia kata cukuplah 13 cukup sampai dekat kalam saja. Tak perlu maknawiyah. Maknawiyah itu pelengkap saja. Tetapi yang masyhur memang sifat 20 lah, yang diterima sifat 20. Dia ada kaitan di antara keduanya sebab nak menolak pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh Mu'tazilah. Sebab Mu'tazilah bila sebut kudrat tu, dia dilihat kepada kudrat itu yang berkuasa, bukan melihat kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai kudrat tadi. Jadi contohnya dia sifat maknawiyah ni dia lebih mempertambatkan sifat ma'ani pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, nak tambatkan. Maknanya keadaan Allah itu bukan setakat sifat tu berkuasa. Keadaan dia berkuasa. Terbit daripadanya perbuatan berkuasa itu. Contohnya sifat memberi rezeki. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu Ar-Raziq, sifat dia pemberi rezeki sebagai sifat perbuatan. Itu ada hubung kait di antara keduanya. Nak tahu dengan lebih terperinci, minggu depan ada kita bincang sifat maknawiyah. Itu kena tengok, kena tunggu yang tu. Kita akan bincang lebih terperinci apa dia punya kaitannya. Masya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, satu penjelasan yang cukup menarik daripada yang bagi Ustaz, dan tu jangan terlepas tu. Kena simpan je Ustaz tarikh pada minggu akan datang kita akan sambung pengajian sifat 20 ini. Dan yang berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi. Habis sebelum tu Ustaz, kita mungkin boleh kongsikan sedikit ibrah yang mungkin Ustaz tak sempat nak kongsi di awal tadi. Baik. Sikit Ustaz. Kita ibrah sifat kudrah antaranya lah bila mana kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa atau berkuasa. Allah menjadikan sesuatu itu, contohnya kita jangan pandang hina pada manusia-manusia yang lain. Kadang-kadang
Allah Ta'ala menjadikan mengikut ketentuan Allah. Sebab kudrah dia ada kaitan dengan iradah. Dia ada kaitan dengan ilmu, dia ada kaitan dengan hayat. Dia ada kesinambungan antara keempat-empat tersebut. Iaitu Allah menciptakan sesuatu mengikut iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala contohnya menciptakan orang yang cacat. Contohnya, kita jangan pandang hina. Ini ciptaan Allah. Sebab tu kita apa-apa pada ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita jangan komplain. Kadang-kadang kita pada hari ini panas sikit, komplain. Hujan sikit pun komplain. Kita kena ingat itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia relate dengan keadaan diri kita. Baik, jadi itu tentang qudrat. Saya sambung sikit lagi, iradat. Iradah. Sebab kita sebut tadi ada 7, kita umur sebut 1. Kita ringkaskan. Iaitu yang keduanya iradah. Iradah ni maknanya wajib, sifat wajib kita kena i'tiqad, wajib bagi Allah bersifat dengan iradah yang dengannya Allah menentukan sesuatu terhadap makhluk, dan mustahil Allah bersifat dengan terpaksa dalam menentukan sesuatu. Jadi maknanya Allah menentukan makhluk itu mengikut kemahuan Allah Ta'ala. Jadi Allah nak tentukan seorang tu lahir di mana, dia boleh pilih tak? Tak boleh. Allah nak tentukan dia meninggal di mana. Dia walaupun duduk di kampung, duduk di negeri dia, mungkin meninggal di tempat lain. Ditentukan oleh Allah Ta'ala. Rupa parah dia macam mana, bangsa dia bagaimana, ditentukan oleh Allah. Dia tak nak komplain. Lahir dia kata apa hidung aku tak mencung, macam orang Arab. Sebagai contoh. Kan? Itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kalau kita lihat dalilnya, fa'alu lima yurid. Allah buat apa saja yang Allah Ta'ala kehendaki, Allah akan laksanakan. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Yang kita dok baca selalu dalam surah Yasin. Jadi maknanya Allah Ta'ala bila mana hendak melakukan sesuatu, dia kata jadilah. Semuanya dia berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan antara ibrahnya adalah kita kena lihat kalau Allah Ta'ala menghendaki kita menghadapi musibah, itu satu ketentuan daripada Allah. COVID-19 juga satu ketentuan daripada Allah. So apa kita kena ada? Kita kena ada sifat sabar terhadap musibah tersebut. Jangan melenting. Jangan kita kata jadi orang yang putus asa. Semalam saya ada persembangan dengan seorang daripada forensik, daripada di bahagian forensik. Dia kata dia baru handle satu kes terjun bangunan. Tingkat 11. Bunuh diri tak? Bunuh diri. Musim COVID ni dia kata banyak kes sebenarnya yang dijumpa. Cuma saya tanya, hak kes baru ni Muslim ke tidak? Dia kata bukan Islam. Kita rasa lega sikit. Sebab apa? Sebab orang Islam ni ada akidah. Ada akidah. Dia kalaulah dia tak boleh terima, tu maknanya dia tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kehendak Allah. Kita kena terima dan kita kena sabar. Ada hikmah-hikmah yang tertentu nak meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tentukan, contoh, Allah tentukan kamu sebagai lelaki-lelaki, jadi lelaki-lelaki. Ini kadang-kadang nak langgar fitrah. Dia ada naluri kewanitaan. Dia kata naluri kewanitaan. Terperangkap dalam tubuh. Jadi makna dia nak lawan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tentukan perempuan lah. Jadilah seorang perempuan. Sebab itu Nabi SAW menyatakan, ataupun disebut dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihin min rijal bin nisa wal mutashabbihat bin nisa bir rijal. Rasulullah laknat orang lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai lelaki. Sebab apa? Sebab dia telah bercanggah dengan ketetapan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kot. InsyaAllah, kita sambung lagi. InsyaAllah, Ustaz. Kita nak raikan, Ustaz, terus dengan soalan daripada sahabat kita di Facebook. Nur Hayati Ismail yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Ain. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah yang sering kita sebut takdir, rahmat dan redha daripada Allah itu adalah termasuk kudrah dan iradah Allah? Dan yang kedua, apakah sifat mendengarnya Allah yang perlu kita dalami dan fahami? Konteks sebenar sifat Allah Maha mendengar ni, Ustaz. Yang ketiganya, apakah bentuk kalam yang dimaksudkan itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah? Mohon pencerahan biar tahu, jangan keliru. Terima kasih Kak dari Bandar Tasik Puteri yang bertanya, Ustaz. Tiga soalan. Baik, terima kasih persoalan yang dikemukakan. Pertama disebut tentang takdir, rahmat dan juga redha. Ada kaitan tak dengan sifat 20? Ada kaitan dengan sifat
apa kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut sebagai takdir. Itulah disebut sebagai iradat kita sebut tadi, bahawa qada dan qadar. Qada dan qadar yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu qadar ni penentuan, qada itu pelaksanaan. Jadi pelaksanaan itu datang kepada kudrah Allah Taala yang melaksanakan yang daripada iradat Allah Subhanahu Wa Taala, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia ada kaitan dengan penentuan qada dan qadar tersebut. Jadi kita ni apa yang berlaku pada kita memang ditentukan oleh Allah Taala. Kita kena terimalah. Sebab itu sebagai saya sebut tadi, kalau orang beriman betul-betul, dia tak akan ada sifat putus asa. Dia tak akan ada sifat nak bunuh diri. Sebab apa? Sebab dia tahu itu ketentuan Allah, adalah hikmah dia. Dia tugas dia hanyalah berusaha. Penentuan Allah. Jadi dia akan tenang setenang-tenangnya. Dia buat apa pun, dia berjaya, alhamdulillah. Dia gagal pun, alhamdulillah. Dia sabar. Adalah hikmah dia. Jadi bila dia faham konsep sifat 20 atau faham sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu, dia akan, diri dia sendiri, dia akan rasa tenang. Dia akan rasa boleh membawa kepada kebaikan dalam kehidupan dia. Tentang rahmat, tentang redha, ya, rahmat daripada Allah akan diberikan kepada semua. Rahmat ni dia ada rahmat kepada semua makhluk yang disebut sebagai Ar-Rahman. Itu kalau dalam Asmaul Husna kita bincang perkara tersebut. Rahmat kepada orang beriman, khusus pada orang beriman, rahmat. Jadi kita nak rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dapat rahmat ni, jadilah hamba Allah Taala dengan yang terbaik. Dan juga redha, kita memanglah kena redha dengan ketentuan daripada Allah Taala. Redha tak redha, tetap benda itu berlaku. Tak redha berlaku, tak redha pun berlaku. Contohlah kita sebut, kita kehilangan orang yang disayangi. Kita redha pun dia akan mati, kita tak redha pun dia akan mati. Apakah bila tak redha dia hidup balik? Ada. Jadi cuma penentuan yang redha tak redha ni dia akan bagi kesan pada diri kita. Kalau tak redha, kita akan rasa susah hati. Kita akan lemah, kita akan jadi macam-macam. Yang mudaratnya balik pada kita balik. Kan? Gitu. Baik, kalam nanti kita simpan sekejap. Soalan untuk kalam, insyaAllah jawapannya selepas ni, kerana kita nak raikan pemanggil yang pertama di talian pada ketika ini, Haji Omar Abdul Majid. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan juga Dr. Muhammad Suki Osman. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah saya sihat, Dai dan Doktor sihat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi soalan saya begini Doktor. Doktor dah menyebut mengenai sifat ma'ani tadi, atau apa yang dikatakan sebagai kudrat iradah tadi. Iradah yang dikatakan kita ni kadang-kadang kalau satu-satu ujian musibah yang datang, kita ni kadang-kadang tak dapat nak menerima ketentuan. Bukan, memang ada segelintir dalam masyarakat begini Doktor, bersikap begini Doktor. Apabila ujian itu datang berbentuk kesenangan, mungkin dia boleh bersyukur, tapi kalau musibah ujian datang kesusahan ini, mungkin dia rasa lain sedikit, dan kadang-kadang dia tak dapat nak menerima ketentuan. Soalan saya begini Ustaz, ni Doktor, adakah kerana kita tidak dapat menerima ketentuan ataupun iradah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala ini boleh menyebabkan akidah kita rosak ke, ataupun boleh membuatkan kita tergelincir daripada akidah ini? Apakah ini yang boleh menyebabkan kerana kita tak boleh menerima ketentuan ataupun iradah yang berkata Doktor tadi itu? Itu soalan saya Doktor dan Dai. Terima kasih banyak Doktor dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Omar Abdul Majid. Soalan yang saya kira cukup menarik dan berkualiti Ustaz. Kita bimbang bila berlaku sesuatu, sebab di dalam Quran bersendiri Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, allazina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sebagai satu penjelasan supaya kita, akidah kita ni tidak tergelincir Ustaz. Terkadang sifat manusia ini dia bersifat dengan lemah Ustaz. Terkadang ni kita rasa juga benda tu sebagai sifat manusia ini. Jadi mungkin ada penjelasan kepada persoalan tersebut Ustaz. Baik, terima kasih kepada Encik Omar Abdul Majid atas persoalan yang dikemukakan. Memang perkara ini lazim berlaku dalam diri kita. Dan di sinilah pentingnya untuk kita kenal Allah. Itu pentingnya tauhid. Betul. Untuk kita kenal Allah. Sebab itu, apa juga masalah yang berlaku dapat diselesaikan bila adanya akidah, bila adanya tauhid. Sebab itu, baik,
ketentuan Allah, takdir Allah, nak terima tak terima, ada yang tak boleh terima. Contohnya, saya ambil contoh. Bila berlaku kematian, ini biasalah berlaku kan. Bila berlaku kematian, dia ada dua perkara. Orang akan sedih. Betul. Kan? Sedih, menangis. Apakah menangis itu tidak menerima ketentuan Allah? Tidak. Betul. Itu fitrah manusia, menangis. Nabi pun menangis. Allahumma salli alaihi wasallam. Sedih. Tetapi dalam masa yang sama, kita tidak boleh menolak takdir Allah, ketentuan Allah. Iaitu dengan berlebihan bersedih seumpama meratap. Melampau sangat. Melampau. Sebab itu ada benda yang boleh, makna ikut hidup manusia memang bohonglah kita kata kita terima senyum kan. Walaupun musibah pun senyum relax kan. Dah itu normal, ya boleh diterima. Tetapi jangan melampaui batas. Melampaui batas ni makna apa? Dia contoh tadi, dia seolah menolak ketentuan Allah totally. Saya tak terima. Sebab itu dalam kisah meratap tadi dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan dia termasuk dalam perkara bid'ah. Dalalah. Sebab itu Nabi kata, laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan daripada golongan kami. Orang yang bila dia tak terima sesuatu takdir Allah, dia meratap berlebih-lebihan. Dia kalau jahiliyah, adat jahiliyah ni dia menampak pipi, dia koyak-koyak baju, dia meraung ratap sungguh-sungguh. Ini nampak dia tak boleh terima. Yang ni boleh bagi kesan kepada akidah. Sebab apa? Seolah dia nak tolak langsung satu ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda ni kita kena faham betul-betul. I'tiqad kita kena jazam bahawa segala ketentuan itu datang daripada Allah. Segala kuasa juga ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang memberi bekas, bukan kita yang memberi bekas. Contoh kita sebagai manusia, kita pergi berubat, makan ubat. Adakah ubat itu yang benar-benar memberi kesembuhan pada kita? Memanglah secara adat kita kata aku makan ubat itu baik. Okey, no problem, takat tu. Tapi jangan sampai tak i'tiqad seolah tidak ada campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala kat situ. Kalau betul-betul ubat tu menyembuh penyakit, sebab apa orang makan ubat yang sama tak sembuh? Allahu akbar. Betul tak? Betul tak? Ubat yang sama, penyakit yang sama, doktor yang sama, ada sembuh ada tak sembuh. Sebab apa? Last sekali kita kena tahu kesembuhan itu datang daripada Allah sebab Allah yang berkuasa mutlak. Itu. Di sini akidah kita. Jadi bila kita diuji sakit macam mana pun, kita sedar Allah tak izinkan lagi. Aku tetap usaha, kan? Tapi Allah tak izinkan lagi. So kita akan tenang tak? Kita akan rasa ketenangan daripada kita dah susah hati. Sebab apa orang lain makan ubat yang semua baik pun aku makan ubat tu. Betul-betul aku makan tak baik-baik juga. Kan? Sebab apa jadi apa? Kat mana silapnya? Kat mana silap? Padahal Allah nak tentukan begitu. Jadi tugas kita hanyalah berusaha. Tapi dalam masa yang sama kita kena sedar bahawa ketentuan, kuasa mutlak semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar. Allah boleh menjadikan sesuatu dengan asbab, tanpa asbab dan berlawanan dengan asbab. Insya-Allah tabarakallah. Maha hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita. Al-Ali bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maksud hadis Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia dalam bayangnya. Adakah ini kerana semua sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang terkandung dalam 7 sifat ma'ani terdapat pada sifat manusia sendiri? Mohon pencerahan Ustaz agar tahu dan tidak keliru. Terima kasih. InsyaAllah kita akan raikan dan juga berikan jawapan selepas daripada kita berehat seketika. Biasakan kehidupan normal baru dakwah. Tanyalah Ustaz, sampaikan biar tahu jangan keliru. Kembali bergabung selepas ini.
Alhamdulillah masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Profesor Madya, Ustaz Dr. Muhammad Suki Osman. Kita berbicara tentang akidah, sifat 20, sifat ma'ani, dan kita telah pun selesai membicarakan tentang qudrah, yakni perkuasa Ustaz, dan juga iradah, yakni perkehendak. Itu dalam istilah ataupun imbuhan tu menarik tu Ustaz dah sebutkan di awal tadi, yang disebutkan oleh Panael Ustaz, masya-Allah tabarakallah, dalam kitab Baqaratul Amani. Dan juga Ustaz, kalau boleh kita nak lanjutkan perbincangan kita, tapi sebelum tu kita nak raikan ataupun kita nak mengajak lagi kepada para penonton yang mungkin mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi 03 77261603, atau paling mudah terus ke laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah Ustaz, untuk soalan Al-Ali, soalannya kalau boleh kita ulang bacakan. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia dalam bayangnya. Adakah ini kerana semua sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang terkandung dalam 7 sifat ma'ani terdapat pada sifat manusia itu sendiri? Mohon pencerahan Ustaz agar tahu dan tidak keliru. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih persoalan yang dikemukakan. Yang pertama disebut maksud hadis, itu bukan hadis, itu kata-kata para hukama, para ulama. Nah, macam juga kalau kita sebut awwaluddin ma'rifatullah, awal agama kenal Allah. Itu kata-kata ulama benar, tetapi itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah jadikan manusia dalam bayang. Apa maksud dia? Kalau kita lihat kepada pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, menarik apa yang dibincangkan tentang bagaimana apa juga kita ni adalah seumpama bayang. Makna bayang ni dia ada tuan empunya bayang. Bayang tak berdiri dengan sendiri dia. Kan? Jadi apa juga yang kita buat, apa juga yang kita mampu duduk atas dunia ini, semuanya adalah bayangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan sifat ma'ani itu sebagai contohnya, semua sifat tu ada pada kita. Betul. Tapi tak sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Laisa kamitslihi syai'. Allah Taala pinjamkan, bagi sikit. Contohnya kalau kita kata qudrat. Kan? Kita mampu dah buat sesuatu. Allah mampu. Tapi kemampuan kita terhad tak terhad? Terbatas. Kan? Begitu juga kita kata samak kan, mendengar contohnya. Kita dengar tak? Dengar, tapi kita dengar perlu pada telinga. Ada limit. Ada limit. Kadang ada telinga pun tak dengar lagi. Allah. Kan? Jadi dan dia amat terhad. Jadi sebenarnya bila kita nak melihat bagaimana bayangan-bayangan tersebut, supaya apa? Supaya kita merasai kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan manusia ni bila sampai tu tahap, contohnya dia ada ilmu. Kan? Allah ada ilmu, dia ada ilmu. Dia rasa ilmu dia besar dah. Sedangkan ilmu dia tu nak banding dengan ilmu Allah, ibarat nak orang kata celup jari dalam lautan tu, angkat jari, belen bekas air dekat apa jari, tu ilmu yang Allah bagi kita. Sisanya tu pun dah jadi sombong, besar diri. Sebab apa? Sebab dia tak kenal Tuhan. Dia tak kenal Tuhan. Dia tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu pentingnya kita kena ingat bahawa semua itu Allah pinjamkan kepada kita, sifat-sifat tersebut. Sifat kita boleh mendengar, kita boleh melihat, kan, kita boleh bercakap dan sebagainya. Tetapi semuanya itu merupakan sifat makhluk yang fana. Yang fana. Sebab tu kita kata semua sifat mustahil bagi Allah itu sifat kita. Semua sifat mustahil bagi Allah. Contohnya lemah, mustahil. Itu kita lemah. Kan? Jadi di situ kita lihat fana. Kita kata binasa. Itu sifat kita. Jahlun. Kan? Jadi itu. Maka dengan sebab itu kita kena menyedari tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran Allah dalam kehidupan kita ini. Kita meletakkan matlamat yang utama untuk apa? Untuk benar-benar melaksanakan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala dengan sebaik mungkin. Tiada yang kita punya, semuanya Allah punya. Ada lagu juga tu Ustaz. Masya-Allah tabarakallah, tak pandai dah nyanyi Ustaz. Alhamdulillah. Dan berikutnya Ustaz dan juga sidang penonton, kita ada pemanggil yang berikutnya pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pagi ini Ustaz Dr. Muhammad Suki dan Dai Anas, Haji Sukinon, Haji
Muhammad Saleh daripada Sudan Johor ya. InsyaAllah Haji, apa khabar Haji? Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi rahmat sehat hari ini. InsyaAllah. Dan saya doakan semoga kru-kru tanya Ustaz Siti kena sentiasa dalam keadaan sehat. Amin ya rahmat Allah. InsyaAllah. Amin. Soalannya daripada sifat kudrah Ustaz dan saya ya. Baik. Dan saya nak minta pandangan Ustaz lah Ustaz ini. Kita ni ajal, maut, jodoh semua di tangan ataupun Tuhan Ustaz kan Ya, Ustaz ni. baik. Jadi saya nak minta pandangan atau pendapat. Macam mana caranya kalau orang yang dia kata tak ada jodoh, dia kata mandilah bunga, mudah-mudahan dapat jodoh. Jadi nak minta pandangan Ustaz, bolehkah dilakukan ini? Itu kudrat Allah. Kalau kau mandi apa pun, kalau Allah Ta'ala tak akan jadikan ada jodoh, tak ada jodoh. Jadi nak minta pandangan Ustaz. Kerana perkara ini selalu kadang Ustaz pula pesan kepada orang-orang kan. Jadi nak minta pandangan atau pendapat daripada Ustaz pagi ini, supaya biar tahu, jangan keliru. Itu saja Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Tukino. Satu soalan pasal mandi bunga. Masya-Allah tu. Adakah menyalahi? Ini kita ikhtiar lah kita kata kan. Ataupun petua orang dulu-dulu. Mungkin sedikit penjelasan daripada Ustaz. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji Tukinon di atas persoalan yang dikemukakan. Macam mana ni dia minta jodoh tak dapat-dapat kan, cari jodoh, doa dah kan. Habis bunga dah tadi. Habis dah. Dia tak ni lagi, tak dapat lagi. Jadi dia pun buat mandi bunga. Boleh ke tak boleh kan. Ni persoalan dia lah. Dia sebenarnya kalau diiktikad bahawa mandi bunga itu memberi kesan ataupun dialah menyebabkan jodoh, memang itu bercanggah dengan akidah sebenarnya. Tetapi kalau dia mandi bunga untuk apa? Mandi bunga ni untuk fresh. Sebab pasal tak dapat jodoh, nampak muka masam dia pun. Tak pun nak segar. Tak segar, tak fresh, tak bersinar-sinar. So bagi mandi bunga, bercampur-campur bunga macam-macam sialah kan. Sebab itu orang kadang yang orang kata spa ke apa kan, dia akan ada bunga-bunga dia kan. Jadi kau nak bagi fresh, nak bagi segar, itu tidak ada masalah sebenarnya. Jangan dok anggap bahawa itulah penyebab kepada jodoh, tidak. Doa banyak-banyaklah. Satu lagi, bila sebut doa ni, kita kena ingat juga. Kita berdoa kepada Allah. Ada orang tanya, dia kata berdoa dah, tapi tak dapat-dapat. Dan kita kena ingat bahawa kalau kita minta sesuatu itu pada Allah Ta'ala, terus dapat. Siapa? Allah di situ. Siapa Tuhan? Kita nak, dapat terus. Siapa Tuhan? Allah. Jadi kita kena ingat, ia menentukan Allah. Tugas kita berdoa. Allah Ta'ala akan menunaikan. Allah sebut, ud'uni astajib lakum. Doa pada aku akan tunaikan. Tetapi kita kena ingat, tunai itu bagaimana? Fima yurid. Pada bentuk yang Allah Ta'ala tentukan. Betul. Bukan kamu tentukan, bukan kita tentukan. Kita minta doa. Tapi ketentuan itu, macam mana nak capai itu, ketentuan Allah. Wa fil waqti alladhi yurid. La fil waqti alladhi turid. Pada waktu yang Allah tentukan, bukan kita tentukan. Bentuk ditentukan oleh Allah, bila pun ditentukan oleh Allah Ta'ala. Itu kena ingat konsep itu. Betul. Jangan kita lari daripada perkara tersebut. Sebab banyak dah orang kata aku doa tak dapat apa pun. Nak segera tak? Ni nak segera ni. Allah bagi, kadang pun dia tak perasan. Cara Allah bagi itu macam-macam bentuk yang Allah tentukan. Sebab apa? Sebab Allah menentukan segala, bukan kita menentukan. Sebab kita makhluk, kita hanya boleh berdoa, memohon kepada Allah. Penentuan itu tetap daripada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Bahasa kampung ni yang ada kepada kita ni pun dah besar rahmat dia Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Tu pun tak nampak lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jelas persoalan yang diajukan oleh sahabat-sahabat kita, dan kita masih lagi Ustaz berbicara tentang sifat ma'ani. Kita dah selesai qudrah berkuasa, iradah berkehendak, dan kita mungkin nak raikan ataupun nak lanjutkan dengan sifat yang berikutnya, iaitu ilmu pengetahuan. Pengetahuannya itu yang ketiganya, ilmu. Wajib bagi Allah bersifat ilmun, mustahil bersifat jahil. Yang jahil ni kita lah. Itu mustahil, macam kita sebut tadi, bahawa sifat mustahil Allah tu ada balik pada kita. Dan dalilnya apa dia? Wallah bikulli syai'in alim. Dan Allah Ta'ala itu atas segala sesuatu amat mengetahui. Dan Nabi juga mengajar kepada kita satu doa. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi.
iaitu ya Allah, aku berlindung denganmu ya Allah, a'udzubillahi samii'al alim, yang maha mendengar lagi maha mengetahui, minasyaitanir rajim, daripada syaitan yang direjam. Duk kacau ni, syaitan duk kacau ni, syaitan direjam, min hamzihi, daripada fitnah dia, wa nafthihi, hembusan dia, wa nafthihi, dan daripada racun-racun dia dan sebagainya. Baik, jadi apa ibrah yang kita boleh dapat bila mana kita mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui, jadi ibrahnya kita akan jauhi maksiat. Betul. Sebab apa juga yang kita buat diketahui oleh Allah semuanya. Allah mengetahui segala-galanya. Ni lah hati kita ni. Lah hati kita ada apa pun Allah tahu. Sebab itu kita jangan, contohnya orang buat kebaikan walaupun nampak dia buat kebajikan kan. Nampak kebaikan, oh bagusnya dia, Allah saja mengetahui. Betul. Di sini peranan ikhlas. Sebab apa? Orang bukan tahu kita ikhlas tak ikhlas. Betul. Kan? Walaupun kita kata aku ikhlas sungguh ni. Dia lisan dia. Aku boleh kata betul. mungkin dia ikhlas. Allahu akbar. Kita pandangan kita zahir. Sebab itu kaedah menyatakan apa? Kaedah menyatakan bahawa nahnu nahkum bizawahir. Wallahi ta'ala sarair. Kita berhukum secara zahir. Allah tahu batin dia. Sebab apa? Sebab Allah Maha mengetahui segala-galanya. Itu keadaannya. Maka dengan sebab itu kita kena sedar tentang perkara tersebut. Jadi kita hendaklah memastikan bahawa apa yang kita buat itu jangan sampai tahap kita melakukan benda-benda yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu. Betul. Itu benda yang tak baik. Benda baik pun kita tahu Allah tahu. Jadi kita pastikan hak kita buat baik itu ada dia punya keikhlasan kepada Allah. Seumpama dalam hadis Nabi cerita tentang ada orang sampai dia mati syahid kan. Bila dia di akhirat esok Allah tanya kamu buat apa, dia pun ceritalah aku ni berjuang apa semua. Allah sebut kadzabta, kamu tipu. Kamu bohong. Sebab apa? Dulu atas dunia nampak kamu memang orang pakat puji kamu lah, kamu hebat berjuang apa semua, tapi kamu nak digelar sebagai pejuang saja. Tapi kamu tak ikhlas. Buat bukan kerana Allah. Allah tahu. Walaupun orang tak tahu. Orang tanam dia ke bumi dia cara syahid. Cara syahid mana tak dimandikan, tak terus dengan darah-darah ni kan. Masyhur ni. Oh masyhur, orang pakat sebut dia ni kan. Allah Ta'ala tahu. Bahkan di akhirat Al-Humban dalam neraka. Pengetahuan Allah. Jangan kita ingat kita buat sesuatu, ya kita boleh sembunyi pada manusia, tapi tak boleh sembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar. Mudah-mudahan sama-sama kita hadamkan apa yang telah pun disampaikan. Mungkin insya-Allah kita akan sambung sedikit lepas ni. Kita nak raikan dulu Ustaz soalan daripada sahabat kita di Facebook yang bertanya. Tengah izin Ustaz, Maslifah Nur Jama'in bertanya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah yang dimaksudkan dengan nafi dan isbat pada sifat-sifat ma'ani? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Nafikan makhluk, isbatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dia berkaitan dengan kalimah syahadah. Kalimah syahadah. Memang sifat 20 ini, termasuk sifat ma'ani ini, dia terkandung dalam kalimah syahadah. Iaitu la ilaha illallah. Yang kita nafi dan juga isbat. Kedua-duanya kena ada dalam syahadah itu. Kita nafi la ilah. Tidak ada Tuhan. Yakni ma'bud bihaq. Tidak ada Tuhan, itu maksud ilah di situ ma'bud bihaq. Kita menafikan yang layak disembah. Kemudian setelah kita nafikan illallah, kita mengisbatkan yang layak disembah itu adalah Allah yang bersifat dengan hak kita duk bincang ni lah. Kan, yang bersifat dengan sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna, yang munazzah dan suci daripada segala kekurangan. Allah Ta'ala muttasifun bikamalat, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Itu yang kita nak kenal betul-betul Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Jadi tidak ada yang memberi bekas melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ikhtiarlah macam mana pun, tetapi kalau Allah tidak izinkan maka tidak akan berlaku. Hatta apapun yang kita usahakan, terkadang kita merasakan kita dah habis all out dah, usaha dah macam-macam dah, tetapi masya-Allah tabarakallah kita lupa sanaran kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Ustaz, panggilan yang berikutnya pada ketika ini, pemanggil kita Encik Ilyas. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Cik Ilyas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dayana dan juga Dr. Muhammad Seki. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali baik.
Silakan soalannya tuan. Soalan saya begini, bagi orang-orang yang cacat penglihatan yang tidak boleh mempelajari melihat, bolehkah minta pandangan daripada Ustaz jika dapatkan dinasyidkan lagu ni macam dahulunya ada sebuah kumpulan menyanyikan lagu salah saya Raihan menyanyikan lagu Sifat 20 ni. Ya. Jadi kalau dapat dengan mendengar tu, katakan mendengar, dapat lagi lah bolehkah dapat dia mempertingkatkan keimanan dan ketakwaan bagi orang yang mendengar saja. Kalau melihat tu lain lah. Minta pencerahan daripada Ustaz. Jarang mendengar saja. Baik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Kita tidak pinggirkan Ustaz. Tanyalah Ustaz ni tidak meminggirkan sesiapa, hatta orang kelainan upaya pun kita raikan untuk mereka sama-sama mengikuti, dan kaedah pembelajaran terutamanya sifat 20 ini untuk golongan-golongan seperti ini. Dan insyaAllah Ustaz, kita nak jawab persoalan ini selepas kita beristirahat. Biasakan kehidupan normal baharu, dakwah. Tanyalah Ustaz, sampaikan biar tahu jangan keliru. Kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran. Semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi berbicara topik akidah sifat 20 ma'ani, dan kita bersama panel kita yang berbahagia Profesor Madya Ustaz Dr. Muhammad Suki Osman, dan telah pun beberapa sifat kita telah bicarakan, dan kita akan masuk sifat hayat iaitu penghidup. Dan sebelum tu Ustaz, kita nak jawab persoalan daripada sahabat kita yang membuat panggilan sebentar tadi, bertanya bagi mungkin mewakili pihak orang upaya ataupun OKU untuk yang buta ataupun cacat penglihatan. Ada yang menyarankan iaitu kaedah pembelajaran sifat 20 ni. Ada yang buat lagu Ustaz, dulu seingat saya kumpulan Diwani kot kurangnya begitulah, dan juga kumpulan nasyid yang lain ramai yang melagukan. Kalau di Tadika pun dia ada lagu-lagu juga Ustaz. Anak-anak saya pun balik rumah doa hafal Allah wujud qidam baqa. Jadi kita balik pun sejuk hati tengok, masya-Allah tabarakallah. Jadi mungkin ada penjelasan di situ. Baik, setiap yang Allah Taala tentukan kepada kita itu semuanya ada hikmah yang tersendiri. Orang yang cacat penglihatan, ada orang dia cacat penglihatan, ada orang dia cacat pendengaran, yang kita sebut sebagai OKU, orang kelainan upaya. Selagi mana dia tidak cacat keseluruhannya, kan, maknanya dia cacat penglihatan tetapi dia masih lagi boleh mendengar, maka di situ dia menjadi satu kewajipan kepada dia untuk belajar melalui pendengaran. Begitu juga orang yang cacat pendengaran dan kadang-kadang tak boleh bercakap pun kan, tapi dia melihat, maka dia masih lagi boleh belajar melalui penglihatan. Bahkan orang macam ni kadang-kadang lebih cepat pembelajaran dia. Kita dia ingat orang celek ni belajar cepat. Tetapi sebenarnya orang yang cacat penglihatan ni kadang mereka belajar walaupun dengan pendengaran saja. Allah bagi kelebihan yang banyak kepada mereka. Bahkan mereka ni lebih cepat untuk memperoleh ilmu dan sebagainya. Saya ingat guru saya dulu, almarhum Syekh Dr. Fadl Hassan Abbas, seorang ulama yang sangat terkenal di Jordan, dan dia buta. Dia buta. Kalau orang baca kitab dia, orang tak tahu kata dia buta. Kitab dia macam-macam kan, pelbagai kitab rujukan sampai sekarang walaupun dia sudah meninggal dunia.
dia mata hati tu cerah. Sebab tu kita ni ada orang dia jelek tapi buta mata hati dia. Allah. Yang ni lagi kesan yang lebih berat. Sebab tu disebut dalam kitab Al-Hikam oleh Ibnu Athaillah Sakandari. Dia kata apa? Dia kata ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Dia kata apa? Kata Ibn Athaillah, usaha kamu yang bersungguh-sungguh dalam perkara yang Allah jamin. Apa Allah jamin? Rezeki. Contohnya siang malam pagi petang sampai botak kepala duk fikir. Kan? Tetapi dalam masa yang sama wa taqsiruka, kamu cuai, kamu ambil mudah, ambil ringan. Fima tuliba mink, perkara yang Allah minta pada kamu buat. Betul. Yang Allah perintahkan. Kalau berlaku seumpama itu kepada kamu, dalilun, itu merupakan petanda alam timasil basirati mink, petanda kepada buta mata hati. Yang ni lebih berbahaya daripada buta mata. Allah. Buta mata tak bahaya. Sebab kadang orang buta mata ni lebih cerah dia punya mata hati dia. Lebih mudah dia menuju kepada kebenaran. Dan alhamdulillah ada hikmah dia tak nampak benda-benda yang kita kata boleh mengganggu pembelajaran dan sebagainya, maksiat dan sebagainya. Orang hafal Quran lebih mudah kan. Ni hafal Quran nampak ni kadang dia hafal sat dia padam. Hafal dia padam sebab kadang-kadang pandangan dan sebagainya. Maka semua kita lihat ketentuan Allah itu semua ada hikmah. Kita ambil secara positif. Yang penting kita buat yang terbaik. Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa bentuk sebagai rupa paras dan sebagainya, tetapi apa yang kita buat nak cari redha Allah, itu yang Allah Ta'ala akan kira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama hadam dan juga hayati apa yang disampaikan oleh Yang Bahagia Ustaz. Tidak kira walau bagaimanapun kita, tetapi biarlah hati kita, iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan soalan menerusi sahabat Facebook kita. Encik Saleh Saad bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Daim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, bolehkah Ustaz jelaskan yang mana satu sifat yang bertakluk dan yang tidak bertakluk? Yang kedua, apakah maksud takluk suluhil qadim dan takluk tanjizil hadis? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Allahu Akbar. Soalan terbaik Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Baik, soalan berkaitan dengan ta'aluk. Bila orang sebut ta'aluk tu dia rasa susah lah. Sebab apa? Sebab dia melibatkan istilah apatah lagi suluhi qadim, tanjizi hadis dan sebagainya. Betul. Kita faham, kita nak ambil faham, walaupun kata para ulama itu merupakan termasuk dalam fardu kifayah. Tetapi kepentingan untuk kita memahaminya itu, dia akan menjawab banyak persoalan sebenarnya untuk kita lebih kenal Allah Ta'ala. Ta'aluk tu apa? Kalau kita lihat perkataan ta'aluk tu, dia perkataan ta'allaqah, ta'allaqu ta'alluq. Dan kalau kita tengok dalam Al-Quran, iaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, kata yang sama. Alaqa, asal perkataan alaqa, yang bergantung, yang bergantung, yang kita kata berfungsi. Sebab itu ta'aluk ni cerita dia adalah peranan, fungsi, tugas, bidang tugas, skop. Apa lagi kita nak bahasa dia kan? Hubung kait. Dan letaklah apa-apun kita sebut bidang tugas lah. Okey. Bidang tugas. Maknanya bila kita sebut sifat ma'ani, sifat yang wujudiah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sifat itu dia ada peranan dia. Dia ada peranan, itu disebut sebagai ta'aluk. Jadi peranan kepada dan daripada 7 sifat, daripada sifat ma'ani itu 6 saja yang ada ta'aluk, 1 tak ada, iaitu sifat hayat. Hayat tak ada ta'aluk. Tetapi yang kata qudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, itu ada ta'aluk. Baik. Peranan apa? Kita ambil secara ringkasnya. Baik. Fungsi peranan. Contohnya qudrat. Fungsinya apa? Fungsinya mengadakan ataupun meniadakan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Ijad ataupun i'dam. Dan tugasnya taksir, dia panggil takluk taksir, memberi bekas kepada sesuatu. Kalau iradat itu takluk dia taksis mungkinat, iaitu menentukan. Menentukan. Itu takluknya, mana apa kerja buatnya, sifat itu buat apa.
Itu tugas dia apa? Setiap orang, setiap benda ada tugas kan. Betul. Sifat ni pun ada tugas dia. Kita nak faham, kita sebut tugas lah. Betul. Tugas. Jadi sebab itu pentingnya kita faham tugas ni supaya tak timbul benda-benda yang soalan-soalan pelik-pelik. Betul. Soalan pelik contohnya. Macam mana? Boleh tak Allah berkuasa kan, kudrat Allah berkuasa. Maha berkuasa. Allah berkuasa tak untuk mematikan dia sendiri? Pelik tak soalan tu? Allahu Akbar. Kalau kita kata Allah berkuasa, berkuasa mematikan. Mana mustahil bagi Mustahil, Allah betul. mati. Allah tak maha hidup, kita sebut dia Berlawanan hidup, dengan berlawan dengan sifat dia. Kalau gitu, kalau Allah tak berkuasa, kalau tu Allah tak berkuasa, nak mematikan. Kalau gitu menafikan sifat makni tadi. Betul. Nampak tak? Sebab apa jadi macam tu? Sebab dia tak faham takluk. Betul. Tak faham bidang tugas. Tak faham kerja. Betul. Kita kata, okeylah kita kata gini. Kita kata monyet, dia naik pokok, panjat pokok kan. Itu tugas dia lah. Dia boleh panjat pokok. Betul. Kan? Gajah ni, dia Tolak pokok. bagi jatuh pokok kan. Tiba-tiba kita kata bila mana gajah tu dia tak panjat pokok, kita kata gajah ni lemah. Tak kuat macam monyet. Tak kuat macam monyet. Pelik kata pelik. Bukan bidang tugas dia, Ustaz. Sedangkan bukan bidang tugas dia untuk panjat pokok. Betul. Kan? Jadi begitu juga kalaulah kita kata sebagai contohnya orang sakit kan. Orang sakit. Tiba-tiba kita kata kita marah. Apa ni? Bomba. Allah. Siapa dia tak rawat pesakit tu? Betul. Kita kata dia ni ada Masalah. masalah ni mental ke apa. Masya-Allah, tabarakallah. Panggillah doktor nak rawat pesakit. Betul. Sebab apa? Sebab bomba bukan tugas dia merawat pesakit. Dia ni kalau orang lemah dalam tasik kan, dia pergi selamatkan lah. Orang accident terpaksa gergaji. Dia pergilah. Jadi itu kata takluk ni bidang tugas. Kena faham. Jadi bila dia bertanya perkara tersebut, contohnya dia kata boleh tak ni ada ni. Allah menciptakan satu batu besar yang Allah sendiri tak boleh angkat batu itu. Nampak? Ini orang kata orang tak faham takluk, tak faham tugas. Kan? Tugas Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tiga sifat makni tersebut. Jadi itu peranan takluk. Baik, berkaitan tadi dengan suluh qadim, tanjiz hadis. Apa dia ni? Tanjiz qadim. Baik, cerita dia begini. Iaitu kita ambil satulah sebagai contoh sifat kudrat. Sifat kudrat tadi. Allah Ta'ala berkuasa. Jadi Allah Ta'ala berkuasa ni, kuasa ni macam mana kita tahu berkuasa? Iaitu tugasnya berkuasa ni menentukan ataupun menjadikan sesuatu. Allah kudrat menjadikan apa? Mumkinat, menjadikan yang baru, menjadikan alam, menjadikan kita makhluk lah. Okey. Bila Allah jadikan kita ni? Bila? Sekarang ni kan. Maknanya qadim ke hadis? Hadis. Adakah Allah jadikan qadim? Tidak. Kalau Allah jadikan qadim, Allah jadikan macam mana? Jadikan qadim. Qadim itu memang sejak azali lagi. Tidak permulaan. Tidak permulaan. Jadi Allah menjadikan benda yang baru. Jadi itu dipanggil sebagai tanjizi hadis. Qudrat ini ada sifat tanjizi hadis. Baik, masa Allah tak buat lagi manusia sebelum manusia ada ni. Sebelum manusia ada, sebelum makhluk ada, sebelum alam ni ada. Allah ni mampu tak buat? Allah tak buat. Allah tak buat lagi. Tapi Allah mampu tak? Allah mampu. Itu dia panggil. Allah boleh buat. Itu dia panggil suluhil qadim. Ini istilah ni nak orang kata pening kepala. Perat dia kata hadis. Nak suluhil qadim. Pula ni. Lagi tanjiz hadis pula kan. Jadi macam mana pula? Lagi tanjiz qadim macam mana? Tanjiz qadim ni contohnya iradat. Iradat dia tanjiz qadim. Tanjiz qadim mana? Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sudah kita kata iradat Allah Ta'ala telah ada sejak azali lagi, sejak qadim lagi. Itu yang kata Allah menentukan tanjiz qadim. Allah menentukan segala-galanya. Bukan baru menentukan sekarang. Allah bukan baru menentukan sekarang. Jadi disebut sebagai tanjiz qadim, menentukan sekarang. Dan iradat juga ada suluhil qadim. Sebab apa? Allah menentukan, okey, Allah menentukan seorang itu, Allah menentukan sebahagian, bukan menentukan semua. Allah menentukan, contohnya Allah menentukan seorang jadi lelaki-lelaki. Kan? Tapi Allah mampu tak menjadikan perempuan? Allah mampu. Itu disebut sebagai suluhi qadim. Itu. Ini perbincangan fardu kifayah lah.
tentang perkara-perkara yang nak menunjukkan tentang bagaimana penentuan Allah, kudrat Allah dan sebagainya itu. Ya. Allah Akbar. Mudah-mudahan jelas boleh dengan asbab, tanpa asbab, berlawanan juga dengan asbab. Jadi Allah Maha berkuasa untuk melakukan segala-galanya. Jadi Ustaz, kita nak raikan pemanggil yang berikutnya pada ketika ini di talian. Hello, Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum Cik Rashid. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Rashid. Saya Muhammad Rasid bin Haji Antawan dari Seri Medan Batu Pajuh. Ya, silakan soalannya. Assalamualaikum Ustaz Dr. Muhammad Suki bin Haji Osman. Ya. Assalamualaikum. Dan dari Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, apakah hubungan sifat 20 makni dengan kalimah syahadat? Itu saja soalan saya. Baik. Terima kasih tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Satu soalan yang cukup menarik. Terima kasih kepada pemanggil kita. Hubungan ataupun hubung kait antara sifat, antara syahadah dan juga sifat ma'ani. Sikit dulu Ustaz. Baik, terima kasih kepada pemanggil yang bertanya soalan. Tadi kita sebut dah sedikit tadi tentang perkara yang berkaitan sifat ma'ani dengan hubung kait dengan kalimah syahadah. Sebab ianya semua terkandung dalam kalimah la ilaha illallah. Yang pertama kita sebut tadi, bila mana kita menafikan la ilah, menafikan iaitu ma'bud bi ghairi haq. Maknanya selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya Allah itu ma'bud yang layak disembah. Jadi selain daripada Allah itu adalah yang tidak bersifat dengan sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yang bersifat dengan sifat mustahil. Sebab itu kita tidak boleh meletakkan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu bila mana kita faham sifat ma'ani ini bagi yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ kita dapat merasai bahawa bila mana kita ucap la ilaha illallah itu, kalimah syahadah itu, kita merasai sampai ke dalam jiwa kita tentang bagaimana siapa Allah Ta'ala yang ma'bud bihaq itu, yang benar-benar layak disembah. Kita tak akan berlaku syirik kepada Allah. Sebab kita tahu yang lain tidak boleh bagi bekas. Betul. Tak boleh bagi kesan. Sebagai contoh, ada orang disyirik pada Allah Ta'ala dengan perkara-perkara bomo lah, kan, dengan sihir lah, dengan benda-benda yang syirik-syirik yang lain, kan. Maknanya dia menyengutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dia tidak mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan dia melakukan seumpama itu. Sebab itu bila kita sebut la ilaha illallah itu bukan sekadar sebutan saja, tetapi kita benar-benar mengenali Allah Azza wa Jalla melalui pembincangan kita ini. Kita kenal Allah, waktu itu barulah nafi kita nafi yang jelas, isbat kita juga isbat yang jelas, yang wadih. Allahu Akbar. Alhamdulillah, satu perkara ataupun penjelasan yang cukup menarik. Mudah-mudahan terjawab persoalan pemanggil kita sebentar tadi. Ustaz, bila kita berbicara tentang 7 sifat ma'ani ini, Ustaz dah pun menjelaskan tentang sifat kudrahnya, perkuasanya, tentang iradahnya, perkehendak, dan juga ilmu, yang ini pengetahuan, dan juga kita nak masuk Ustaz untuk hayat pula ataupun penghidup. Dan insyaAllah Ustaz, kita sedar tak sedar telah pun para penonton sekalian sampai di penghujung siaran di TV3. Kita akan tamat di sini Ustaz. Kita akan sambung di TV9 untuk lanjutan 30 minit siaran. Dan Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat terus sama-sama kekal sehingga ke hujung rancangan jam 8.30 pagi. Jadi biasakan kehidupan normal baharu, dakwah. Tanyalah Ustaz, sampaikan biar tahu, jangan keliru. Kembali bergabung di TV9 selepas ini.
Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terima kasih kepada para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin insya-Allah. Alhamdulillah, kita masih lagi berbicara topik akidah sifat 20, sifat ma'ani, dan kita masih lagi bersama tetamu undangan kita yang berbahagia, Profesor Madya Ustaz Dr. Muhammad Suki Osman, dan kita telah pun selesai sifat qudrah, iradah, ilmu, dan insya-Allah Ustaz kita nak sambung dengan sifat hayat. Dan lebih sebelum tu kita nak raikan ataupun kita nak mengajak kepada para penonton untuk terus mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan. Hubungi 0377261603 atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. InsyaAllah apa yang kita pelajari pada hari ini merupakan satu perkara yang fardu ain ataupun wajib untuk kita sama-sama belajar, yang memberi kefahaman Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Ustaz, kita sambung untuk sifat yang berikutnya yang tersisa insyaAllah. Ya, baik. Terima kasih tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tadi kita bincang tentang qudrat, iradat, ilmu. Okey, kita sambung kepada hayat, hidup, iaitu wajib bagi Allah bersifat dengan hayat, mustahil bagi Allah bersifat dengan matilah lawannya, dan dalilnya adalah wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berserahlah kamu kepada Allah Taala yang Maha Hidup, yang tidak mati. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita dah baca ayat kursi itu, ada al hayyul qayyum, yang Maha Hidup. Jadi dia sebenarnya sifat hayat ini dia merupakan dia sebagai asas kepada sifat ma'ani yang lain. Lagi 6 sifat ma'ani itu, sifat hayatlah sebagai asas dia. Kerana apa? Kerana tak mungkin ada sifat ma'ani, qudrat, iradat dan sebagainya kalau tak ada hayat. Betul. Tak mungkin ada. Maka ini merupakan sifat hayat itu. Dan bila mana kita mengetahui ibrahnya tentang Allah Subhanahu Wa Taala Maha Hidup, maka kita menyedari bahawa dalam keadaan apa sekalipun kita akan berserah kepada Allah. Pernah berlaku pada zaman Nabi bila berlakunya wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan yang kritikal. Ada yang tak boleh terima. Sayyidina Umar sendiri tak boleh terima kan. Sayyidina Abu Bakar mengingatkan Sayyidina Umar, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang sembah Muhammad, Muhammad meninggal. Muhammad juga walaupun dia Rasulullah, tapi dia juga makhluk Allah. Dia adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini dikiaskan bila mana kita pada hari ini bila buat ibadat ni bulan Ramadan pulun. Lepas Ramadan hilang ruyuk. Ini yang para ulama kata apa? Man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad mat, qad fat. Dengar macam dia. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyul la yamut. Siapa yang jadi hamba pada Ramadan, Ramadan tu mati. Ramadan dia berlalu pergi. Tetapi siapa yang jadi hamba pada Allah, Allah bukan sekadar ada pada bulan Ramadan. Allah Maha Hidup. Ramadan ada, Syawal ada, Zulqa'dah ada dan sebagainya. Itu. Baik, seterusnya sama. Sama. Jadi Allah Ta'ala, kita sebut pendengar tadi, dan lawannya mustahil bagi Allah, wajib bagi Allah bersifat dengan sama, dan mustahil bersifat dengan bersalahan dengan sama, itu tulilah. Dan Allah Ta'ala mendengar dengan sifat sama, bukan dengan alat telinga. Macam kita ni, kita perlukan alat untuk mendengar. Dan kita, macam kita sebut tadilah, dia ada kaitan dengan sifat salbiah itu, iaitu mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Jangan kita bayangkan, oh Allah mendengar, serupa macam kita mendengar, ada tak sama. Kemudian kalau kita lihat dalil daripada firman Allah Ta'ala, wallahu samiun alim. Dalam Quran sebut, Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Bila mana kita mengetahui seumpama itu, Allah mendengar, kita peliharalah lisan kita. Betul. Lidah kita. Pastikan kita hanya berkata-kata yang baik, tidak berkata yang tidak baik. Allah mendengar. Kita cakap slow ke, cakap kuat ke, semuanya di bawah pendengaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah mengetahui semua sekali. Sebab itu dalam hadis Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap yang baik ataupun diam saja. Ini yang jadi masalah kita pada hari ini. Kan? Jadi maknanya ikut suka nak lepas ya kan. Ini satu perkara yang perlu kita ambil perhatian. Seterusnya yang keenam, sifat basar. Jadi wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat basar, iaitu tidak buta lah. Lawannya adalah mustahil Allah Taala buta. Dalilnya wallahu basirum bima ta'malun, dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat apa juga yang kamu lakukan walau di mana saja kamu berada. Yang ni kalau kita penglihatan kita tak sama dengan penglihatan Allah. Kita juga melihat, tetapi melihat kita adalah terhad. Melihat Allah Subhanahu Wa Taala itu sampai dalam secara mutlak, secara tidak terhalang dengan sesuatu. Jadi Allah melihat apa juga yang kita buat, apa yang kita laksanakan. Bila kita menyedari sifat Allah Ta'ala yang melihat ini, maka di situ kita akan berhati-hati dalam segala gerak-geri. Bukan sekadar perkataan, perbuatan, amalan, apa juga kita pastikan. Supaya apa yang kita buat itu Allah tahu, Allah lihat. Walaupun orang tak nampak, walaupun orang tak tengok. Kan? Macam kita hari ini sebut CCTV kan. CCTV Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kita duduklah kat mana sekalipun, tetap Allah Subhanahu Wa Taala melihat apa yang kita lakukan. Cuma satu kisah, satu cerita yang masyhur lah, yang diceritakan Tok Guru nak uji anak murid ni kan. Sembelih ayam tu. Cerita yang masyhur, tapi satu perkara yang kita boleh ambil pengajaran, iaitu bila mana Tok Guru nak uji, diuji sikitnya. Kamu pergi sembelih tempat siapa tak siapa tengok. Pakat sembelih semua dia ambil secara zahir. Betul. Dia tak ambil secara tempat yang tak ada siapa tengok. Jadi kalau orang yang tak merasai Allah Subhanahu Wa Taala, dia rasa hidup ni dunia main dengan makhluk saja kan, maka dia tengok orang tak nampak, okeylah, clear lah. Tetapi orang yang ada feel itu, sekarang ni kita bukan tak tahu sebenarnya. Masalah kita tidak ada feel. Feel tu tak ada. Itu masalah kita. Kita nak bagi dia feel itu. Bila ada feel itulah, maka kita akan rasa bahawa di mana saja kita berada, Allah melihat Allahu kita. Akbar. Itu keadaan dia. Haibah dah rasa keberadaan Allah sentiasa memerhatikan kita. Dia panggil, seingat saya, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu martabat ihsan. Masya-Allah. Martabat yang kita kata puncak dia. Selepas daripada Islam, iman dan juga ihsan. Dan ketiga-tiga itu para ulama sebut itu merupakan fardu ain, yang wajib untuk kita pelajari. Kemudian yang ketujuhnya adalah kalam, iaitu wajib bagi Allah bersifat dengan kalam, dan mustahil bagi Allah bersifat dengan bisu. Dan kalam Allah Ta'ala itu tiada huruf dan tiada bersuara. Dalilnya wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan dalam hadis sebut, ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuh yaumal qiyamah laisa bainahu bainahu tarjuman. Iaitu tiadalah daripada kamu, seorang pada kamu, melainkan Allah akan berbicara dengan dia pada hari kiamat yang tidak ada terjemah ataupun berbicara di antara keduanya. Jadi itulah. InsyaAllah sebelum sedikit Ustaz, InsyaAllah kita akan sambung selepas ni perbincangan kita, kerana kita nak raikan soalan menerusi sahabat kita di Facebook, Encik Rosli Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz dan Daim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya, kalam Allah yang nafsi itulah kalamnya yang hakiki, yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Apakah maksudnya di sini? Bukankah kalam Allah itu berhuruf di dalam Al-Quran? Mohon penjelasan Ustaz, saya keliru. Terima kasih. Dia mengaku keliru Ustaz. Dan supaya untuk menghilangkan kekeliruan kita, insyaAllah kita akan nantikan jawapannya selepas ini. Berehat seketika, kembali bergabung selepas ini.
Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan kami. Hanya ditanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terkecuali para alim ulama mungkin yang menonton pada pagi ini. Terima kasih atas tontonan anda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita. Kita masih lagi berbicara tentang akidah sifat 20 ma'ani dan kita masih lagi bersama dengan ahli panel di studio kita yang berbahagia Profesor Madya Ustaz Dr. Muhammad Suki Osman, dan Ustaz kita nak jawab persoalan sebab tadi diajukan oleh sahabat kita di Facebook yang bertanya tentang seingat saya kalau boleh kita ulang baca soalannya di paparan skrin, menunjuk satu perkara yang kalau boleh kita sama-sama perlu hayati ialah bila mana menyebut tentang akidah ini, persoalan-persoalan yang diajukan terkadang ni mungkin luar daripada konteksnya Ustaz. Tetapi seingat saya Ustaz, antara yang ditanyakan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kalam itu tadi. Kalam itu tadi bersifat dengan ada yang menyebutkan ianya satu ianya makhluk Ustaz. Jadi untuk menghindarkan salah faham di situ Ustaz. Kita baca Quran, kita tengok mushaf yang ada di tangan kita kan pada ketika ini. Jadi mungkin ada huraian di situ Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Saya ingin memetik kata-kata yang disebut oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, dia membahagikan kalam itu kepada, bila sebut tentang sifat kalam tu, kalam maknawi dengan kalam lafzi. Kalam maknawi itu merupakan kalam Allah yang qadim, yang kita sebut tak ada bersuara, tidak berhuruf. Itulah kalam Allah yang diturunkan. Mana kalam Allah yang sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Adapun kalam lafzi ini yang dijelmakan dalam mushaf Al-Quran. Bentuk tulisan. Itu bentuk tulisan. Itu bukan qadim. Ialah kita ni kan, kita boleh baca dan sebagainya. Boleh lupuskan. Boleh lupuskan dan sebagainya. Kena faham dalam konteks itu. Tetapi maksud kalam itu yang dijelmakan datang daripada mana? Betul. Datang daripada kalam Allah yang qadim. Yang kita tidak berbentuk, tiada bersuara, tiada berhuruf dan sebagainya. Maka dengan sebab itu, cara kita untuk menghayati sifat kalam ni adalah dengan kita banyak baca Quran. Itu dia punya point ada kat situ. Sebab Al-Quran itu merupakan kalamullah. Tengok dia punya takrif pun. Kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-manqul ilaina bitawatur wal maktub fil masahif wal mabdu' bi suratil Fatihah wal makhtum bi suratin Nas. Itu yang disebut dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran oleh Dr. Subhi Saleh dan juga dinyatakan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Itqan dan sebagainya. Jadi maknanya kalamullah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai mukjizat. Kalamullah itu memang memberi kesan. Sebab apa? Sebab dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yang kita baca itu sebagai satu manifestasi yang mana kita nak kena memperbanyakkan membaca Al-Quran Al-Karim itu sebagai satu ibrah lah. Banyakkan baca Quran, banyakkan zikir dan sebagainya. Itulah memberi kebaikan dalam kehidupan kita insya-Allah. Ya, soalannya mungkin berkait juga Ustaz kerana kita saban tahun menyambut nuzul Quran. Jadi yang penurunan Al-Quran itu sendiri mungkin supaya tidak keliru di situ yang turun tu bagaimana dan apakah bentuknya. Jadi mungkin persoalan itu timbul walhasil daripada ialah kita sambut nuzul Quran, kita nak tahu ibrah daripada kita sambut ni untuk apa. Jadi begitulah. Mungkin sedikit tambahan daripada Ustaz sendiri. Sebab kadang orang dia bila sebut turun, pernah ada orang tanya pada saya, Quran ni turun macam kita turun tangga ke? Dia bayangkan seumpama makhluk kan yang pada kita dapat lihat, sedangkan itu merupakan perkara gaib. Macam speaker ke ala ke bawah. Perkara gaib yang kita tidak mengetahuinya. Kita tidak mampu untuk mengetahuinya, melainkan kita beriman dengannya. Allahumma salli ala sayyidina. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan di talian Ustaz yang berikutnya pemanggil kita Encik Abdullah dari Seremban. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Encik Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Encik Abdullah, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat peluang saya bercakap. Apa khabar Dai dan Ustaz? Alhamdulillah baik. Ini dalam waktu yang ujung-ujung ni sempat ke saya nak tanya? Boleh, insya-Allah. Silakan. Okey, tolong bagi pencerahan Ustaz ya. Dalam solat, bila baca doa kita tu, dalam perenggan yang ini wajah dua tia tu,
Kalau lebih kurangnya betulkan saya Ustaz ya kalau silap, kuhadapkan wajahku pada yang menjadikan langit dan bumi kan. Ya. Jadi apa kaitannya dengan kita hadapkan wajah kita tu dengan sifat 20? Apakah Allah tu berada di depan ke? Lebih kurang macam itulah kalau yang kita fahamkan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Itu saja saya punya pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Abdullah dari Banting Selangor bertanya. Masya-Allah tabarakallah, inni wajhtu wajhiya lillazi. Kita membaca doa iftitah, kita nak faham makna di sebalik dia, insya-Allah. Kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga bila kita salat ni, kita sebut kita berkomunikasi dengan Allah Taala. Apakah maksud dia Allah bertempat, Allah duduk depan kita macam tu? Tidak. Sebab apa? Sebab mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Itu kita kena faham tu, bila mana kita baca apa sekalipun, kita kena faham konteks. Kita kena faham bahawa bila kita faham sifat-sifat Allah Subhanahu Taala ni, kita fahamlah, oh, kita beradab dengan Allah Taala ni bukan bermakna Allah Taala depan kita macam kita beradab dengan manusia. Kan tak boleh kita anggap macam tu. Kalau kita anggap macam tu, Allah bertempat, Allah mengambil arah, sedangkan tempat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan, dan dia sama dengan makhluk. Itu merupakan satu benda yang mustahil. Jadi di situ yang kita nak supaya kita menghadap tu, diri kita itu kita mempersembahkan sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu maksud kita menghadap kepada Allah Taala itu. Kita menghadap maknanya kita fokus betul-betul, kita tak fikir yang lain dah. Sebab tu adanya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kena faham betul-betul tu. Walaupun nak baca hari-hari kita tak faham pun kan. Betul. Sesungguhnya salat aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam yang menciptakan alam. Apa itu alam? Masiwallah. Selain daripada Allah semuanya alam. Jadi maknanya itu fokus kita untuk kita benar-benar faham. Dan dengan kita faham sifat 20 ni juga yang kita bincang ni, kita tahu bahawa bukan kita menganggap Allah Ta'ala tu macam makhluk yang boleh letak kat mana-mana, yang kita menghadap. Orang tanya, baik, persoalan. Ini rentetan persoalan itu. Sebab ini timbul, kadang orang bukan Islam tanya kita. Betul. Dia tanya, orang Islam ni sama je. Maka sembah Kaabah. Sembah kotak hitam. Kotak hitam, menghadap kotak hitam, sembah Kaabah. Kami ambil batu sembah. Kamu batu dalam bentuk begitu. Sebenarnya ada beza. Kita ni diperintahkan oleh Allah untuk menghadap ke situ. Sebagai kita sebut sebagai garis pusat untuk kesatuan, penyatuan umat. Kalau tak ada macam tu, seorang berselerak sana, seorang sini. Jadi tidak ada kesepaduan. Sedangkan Islam ni agama yang mementingkan kesepaduan. Dan bezanya macam mana? Okey, kita kata kalau orang yang syirik pada Allah, katakan dia sembah batu, patung. Okey, kalau batu itu, berhala itu duduk sini, dia menghadap ke mana? Dia menghadap ke sini kan? Kalau batu tu letak balik ke sini, dia menghadap ke mana? Menghadap ke sini. Baik, Kaabah itu, kalau Kaabah dipindahkan ke Seri Pentas, orang angkat toh macam mana letak sini, agak kita sembahyang menghadap ke mana? Menghadap ke Seri Pentas ke? Sana, ya. Tidak. Kita tetap menghadap ke sana. Nampak tak? Sebab kita bukan sembah Kaabah. Betul. Berbeza dengan yang tadi. Betul. Dia sembah patung tu. Patung tu beralih ke mana? Dia ikut. Macam sekarang, kalaulah ditakdirkan, kita sebut andai katakan rosak ke Kaabah tu, beralih ke mana ke, kita tetap menghadap tempat yang sama. Sebab kita bukan menghadap dia, bukan kita sembah dia. Betul. Kita sembah Allah yang mengarahkan kepada kita untuk menghadap pada tempat garis pusat yang sama sebagai satu kesepaduan umat Islam. Satu, sebab itu orang naik ke terbang, dia solat tetap ke depan, dia tak menerak kan. Kalau ikut ke bawah tak. Kalau ikut Kaabah dekat bawah, dia pun Allah kan menerak perang tu. Kaabah dekat bawah. Kalau naik kapal selam pula, dia terlentang. Duduk atas kan. Jadi tak macam tu. Ada beza dia. Kena faham konsep itu. Berdalil dengan apa yang telah pun disampaikan kepada kita dalam Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Rancak kita perbincangan kita Ustaz, sedar tak sedar kita telah pun sampai di penghujung rancangan. Mungkin sebagai kesimpulan akhir untuk topik kita pada pagi ini, kita nak memahami akidah sifat 20 ma'ani ini. Untuk huraian ataupun kesimpulannya, dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih. Sedar tak sedar memang kita sudah berada di penghujung rancangan perbincangan kita. Jadi kita berbincang ni sebagai satu, kita kata muqaddimah
kepada kita minta supaya semua penonton kita cari lagi, gali lagi ilmu. Sebab tak cukup sekadar kita bincang, kita sebagai membuka ruang untuk pembelajaran lagi, buka kitab lagi kan. Jangan duk kata payah mengaji kan, payah. Sebab payah tu nak kena mengaji. Kalau senang nak mengaji buat apa? itu dia punya kaedahnya kan. Sebab payah tu kita nak kena mengaji. Sebenarnya tak payah pun. Kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita faham, insya-Allah. Yang pentingnya bila kita kenal Allah, di situlah kita kenal siapa diri kita, kita kenal Allah, di situ insya-Allah kita akan selamat dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Allahu akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kepada kita. Kita dah ikhtiar belajar dah Ustaz. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita faqih dalam agama, faqih fi din, insya-Allah. Itulah antara tanda kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kepada kita dengan kita memahami agama kita. Dan insya-Allah Ustaz, terakhir tutup dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Madya Ustaz Dr. Muhammad Suki Osman atas perkongsian. Kurang lebih 2 jam kita berlayar dalam lautan samudera ilmu. Mudah-mudahan Allah memberkati, dan Ustaz dan juga sidang penonton jangan lupa untuk terus ikuti dan juga tonton siaran Tanya Ustaz pada esok hari bersama Da'i Aiman selaku moderator dan juga panel yang berbahagia Ustaz Mustafa Suki dengan topik ibadat malam. Jadi terus setia menonton kami di Tanya Ustaz, terus menyokong dan mendoakan. Jangan mencari yang sempurna, sempurnakan apa yang ada. Tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.